Tangani segera insiden penculikan di pantai timur Sabah. Bekalan air di Selangor selamat. Krisis politik Thailand makin parah. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya Khairul Azwan Arba. Dan saya Nora Syikin Abdul Rahman. Musim kemarau berpanjangan selama 6 bulan. Itu kemungkinan yang dihadapi Malaysia jika mendapat tempias fenomena El Nino yang dijangka melanda rantau Asia Tenggara pertengahan tahun ini seperti diramal pejabat kaji cuaca United Kingdom. Jika ukuran kekuatan El Nino di tahap yang kuat, ia boleh menyebabkan kekeringan yang teruk, iaitu 60% daripada pengguna di Selangor dan Kuala Lumpur akan menghadapi situasi yang lebih buruk berbanding catuan air yang mereka telah alami dalam tempoh 2 bulan yang lalu. Setakat ini, pakar kaji cuaca tempatan belum dapat memastikan bahawa Malaysia akan mendapat tempias El Nino pada kali ini. El Nino adalah fenomena pemanasan suhu permukaan laut yang berlaku dalam tempoh 6 bulan berturut-turut setiap 2 hingga 4 tahun di timur lautan Pasifik. Ia boleh menyebabkan rantaian perubahan iklim berlaku di seluruh dunia dan ada antara kesannya ialah hujan lebat di setengah kawasan sementara di kawasan lain berlaku kemarau berpanjangan. Menurut Presiden Persatuan Penyelidikan Air dan Tenaga Malaysia, S. Piara Pakaran, hasil penyelidikan institusi itu yang menggunakan model ramalan dinamik ENSO atau El Nino Ayunan Selatan, mereka meramalkan kebarangkalian 70% El Nino akan berlaku di Asia Tenggara. Ditanya mengenai kesan yang akan berlaku kepada Malaysia jika El Nino melanda negara ini, Piara Pakaran meramalkan bahawa ia akan menjejaskan dengan teruk keadaan bekalan air negara. Contohnya jika paras air di empangan Sungai Selangor tidak mencapai kapasiti selamat iaitu 55%, beliau berkata ia boleh menyebabkan kesan negatif yang lebih buruk menjelang pertengahan tahun ini. Walaupun keadaan El Nino dijangka berkaitan dengan monsun barat daya yang lebih kering, namun setakat ini Pusat Penyelidikan Meteorologi di United Kingdom masih belum mengenal pasti kekuatan El Nino yang akan melanda Malaysia. Malaysia pernah mengalami fenomena ini pada 1998 di mana suhu tertinggi iaitu 40.1 darjah Celsius direkodkan di stesen meteorologi Cuping Perlis pada 9 April 1998. Sementara itu, Jabatan Meteorologi mengesahkan ada pemantauan ramalan fenomena El Nino yang dilaksanakan oleh WMO Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Datuk Cik Gaya Ismail yang dihubungi berkata, setakat ini laporan yang diterima pada 15 April ialah berlakunya pemanasan suhu permukaan laut di Lautan Pasifik sepanjang Januari sehingga April. El Nino berlaku apabila suhu permukaan laut Lautan Pasifik tropika tengah dan timur menjadi lebih panas dari biasa disebabkan oleh arus laut yang panas menggantikan arus laut yang kebiasaannya sejuk di luar pantai barat Jeru Amerika Selatan. Biasanya fenomena El Nino ini mula terbentuk pada awal tahun, berada di kemuncak pada akhir tahun dan menjadi lemah menjelang awal tahun berikutnya dan ia selalunya berlaku untuk tempoh 9 hingga 18 bulan. Sejak tahun 50-an, sebanyak 14 kejadian fenomena El Nino telah dikesan berlaku di mana 3 daripadanya iaitu pada tahun 1971, 72, 1981, 1982 dan 1997, 1998 telah memberi impak yang besar kepada negara. El Nino pada tahun 1997-1998 telah menyebabkan keadaan kemarau dan cuaca berjerubu yang teruk, terutamanya di Sarawak. Untuk makluman, kesan fenomena El Nino tidak sama di antara episod antara satu episod ke satu episod yang lain. Namun fenomena El Nino yang berintensiti sederhana dan kuat boleh menyebabkan negara kita mengalami keadaan cuaca yang lebih kering, terutamanya bagi negeri Sabah dan Sarawak. Ketika ini, kebanyakan model ramalan iklim menjangkakan fenomena El Nino akan berlaku bermula pertengahan tahun ini.
memandangkan negara kita akan mengalami monsun barat daya yang merupakan musim kering dari bulan Jun hingga September, maka fenomena El Nino ini dijangka akan menyebabkan musim kering semasa monsun barat daya tersebut akan menjadi lebih kering daripada biasa. Dengan fenomena El Nino dan lain-lain berkaitan cuaca, gempa bumi dan tsunami boleh diperolehi dari laman web jabatan. Meteorologi sentiasa memantau perkembangan terkini mengenai ramalan kejadian fenomena ini dan akan memaklumkan kepada pihak yang bertanggungjawab dan juga awam sama ada melalui mesyuarat-mesyuarat yang kami adakan dan ataupun melalui kami punya laman web, dan juga untuk makluman semua jabatan kita beroperasi 24 jam, bermakna publik orang awam boleh mendapatkan maklumat mengenai sebarang perkembangan cuaca tersebut dengan menghubungi kami pada bila-bila masa. Pemeriksaan terhadap loji rawatan air di Selangor mendapati kandungan air yang dibekalkan kepada pengguna adalah bersih. Menteri Kesihatan Datuk Seri S. Subramaniam mengesahkan perkara terbabit. Pemeriksaan yang dilakukan Kementerian Kesihatan merumuskan bahawa air yang disalurkan kepada pengguna adalah selamat dan bebas bakteria. Jelas Datuk Seri S. Subramaniam, semasa krisis air berlaku, pihak kementerian telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel air di Selangor bagi mengesan kandungan besi, magnesium, nikel dan plumbum yang dibenarkan oleh Kementerian Kesihatan. Pada keseluruhannya, mengikut maklumat yang kita dah perolehi sampai sekarang, air yang dibekalkan di negeri Selangor ialah selamat dan tidak mempunyai benda-benda yang berbahaya. Walau sedemikian pun, kalau langkah keputusan untuk mengambil daripada kolam ini diteruskan, kita akan meningkatkan lagi pemantauan ini untuk memastikan bahawa ia selaras dengan apa yang ditetapkan oleh pihak kita. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Putrajaya. Sembangkan itu, beliau meminta Jabatan Alam Sekitar dan agensi pemantauan seperti Lembaga Urus Air Selangor Luas agar membuat pemeriksaan dan pemantauan terhadap loji rawatan air dari semasa ke semasa supaya air yang dibekalkan kepada rakyat adalah air bersih dan selamat digunakan. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin melahirkan kekecewaannya dengan insiden penculikan terbaru di Lahadatu Sabah semalam. Beliau mahu kawalan khas Pantai Timur Sabah Eskom meningkatkan keselamatan di perairan Zon Selamat Timur Sabah S-Zone bagi mengekang kegiatan seperti itu terus berulang. Tindakan segera perlu diambil untuk menangani insiden penculikan di Pantai Timur Sabah sekaligus mengelak pihak keselamatan daripada menjadi bahan tempelak masyarakat. Tan Sri Muhyiddin mengulas insiden penculikan terbaru membabitkan seorang pengurus ladang ternakan ikan warga Cina di Lahadatu awal pagi semalam. Sudah ada keluar arahan tentang meningkatkan aset menggunakan beberapa sistem pemantauan radar untuk melihat pergerakan-pergerakan. Jadi ini bidang-bidang keselamatan yang diurus di bawah Eskom. Jadi sebab itu bagi saya lebih segera tindakan diambil untuk menangani perkara itu lebih baik. Kalau tidak nanti akan banyak pihak yang menempelak bahawa, dan saya percaya Kerajaan Negeri Sabah pun mahu langkah-langkah yang lebih tegas diambil, tetapi mungkin lebih awal daripada yang kita jangkakan, mesti segeralah. Dalam kejadian itu, Yang Zailin, 34 tahun, diculik sekumpulan lelaki di ladang ternakan ikan warga Cina itu di Lahadatu. Dua daripada penculik berkenaan berpakaian ala tentera serta bertopeng dan bersenjata dipercayai jenis M16. Susulan insiden terbaru itu, Kerajaan Negeri Sabah mengambil 9 langkah drastik, antaranya memutuskan perintah berkurung di kawasan berisiko. Sementara itu, polis masih menahan 19 individu termasuk 11 pekerja syarikat berkenaan yang tidak memiliki sebarang dokumen pengenalan diri untuk membantu siasatan kes penculikan itu. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Wira Haji Hamzah Taib menegaskan pihaknya akan bekerjasama dengan kerajaan Filipina, terutama pasukan keselamatan negara itu untuk membebaskan mangsa.
hubung dengan kerajaan Filipina. Dengan sebab itulah semasa kita mengadakan engagement semalam hot pursuit kan, kita pun telah memasuki kawasan Filipina itu setelah mendapat clearance daripada dia. Seorang pekerja syarikat berkenaan pula berkongsi pengalamannya ketika kejadian penculikan itu berlaku. Katanya penculik yang melarikan pengurus syarikat ternakan itu fasih berbahasa Melayu. Pekerja tersebut yang hanya ingin dikenali sebagai Nus, 22 tahun, telah bekerja di syarikat berkenaan sejak 4 tahun lepas berkata beliau diberitahu rakan sekerjanya penculik berkenaan menggunakan bahasa Melayu semasa insiden itu. Jelasnya semasa kejadian, beliau sedang tidur dan hanya mengetahui insiden penculikan itu kira-kira pukul 5 pagi apabila dikejutkan rakan sekerjanya. Beliau menjelaskan ketika ditemu ramah pemberita di luar kawasan penternakan ikan tersebut. Saudara, ketika ini saya berada di berhampiran dengan Pulau Bait yang terletak kira-kira 18 batu nautika ataupun 25 minit perjalanan menggunakan bot dari Bandar Lahad Datu. Dan saudara, di sinilah berlakunya satu lagi penculikan melibatkan seorang warga Cina yang bekerja sebagai pengurus di kawasan penternakan ikan di kawasan berkenaan, dan yang berlaku kira-kira pukul 2.45 pagi kemarin. Tinjauan RTM bersama dengan agensi penguatkuasaan maritim APMM mendapati di sekitar pulau berkenaan aktiviti berjalan seperti biasa. Bagaimanapun, orang awam sehingga kini tidak dimbenarkan memasuki kawasan berkenaan. Isu penculikan di Pulau Baik yang berlaku sebulan selepas kes penculikan di resort Singamata Sempurna menimbulkan pelbagai persoalan dan kebimbangan masyarakat setempat terhadap penglibatan penjenayah mungkin yang sudah lama menetap di negara ini. Dalam hal ini, kebolehan penculik itu berbahasa Melayu menguatkan lagi tanggapan orang ramai terdapat orang dalam yang bersekongkol dengan penjenayah. Menurut masyarakat setempat yang ditemui kru RTM di sekitar Bandar Lahad Datu, bukan mudah untuk seseorang warga asing yang baru sampai di Sabah untuk mengetahui perjalanan dan kedudukan kawasan terpencil seperti Pulau Baik. Sehubungan dengan itu, mereka mahu kerajaan mencari jalan untuk membersihkan kawasan Zon Selamat Timur Sabah S-Zone daripada pendatang tanpa izin parti atau pendatang asing memiliki dokumen yang diperolehi secara meragukan. Sementara itu, kru RTM sempat menemu bual seorang penduduk dikenali sebagai Abdul Rahman Muhammad Zaid, 66 tahun, yang mahu langkah keselamatan diperketat. Untuk kerajaan punya mau jaga betul-betul. Yang orang ini sudah tinggal di sini lama sudah. Dia orang tahu tempat mana dia orang masuk, mana dia orang keluar, dia tahu sudah. Pasal dia orang sini. Mau jaga betul-betul. Krisis politik Thailand semakin parah. Mahkamah Perlembagaan Thailand hari ini memutuskan pemangku Perdana Menteri Yingluck Shinawatra bersalah menyalahguna kuasa dan perlu meletak jawatan. Panel 9 hakim sebulat suara juga setuju sebahagian barisan Kabinet Yingluck perlu melepaskan jawatan masing-masing kerana menyokong keputusan Yingluck. Melalui penghakiman hari ini, Presiden Panel Hakim Charun Intachan berkata Yingluck telah menyalahgunakan kuasa memindahkan Ketua Majlis Keselamatan Negara Tauwil Plean Sri pada tahun 2011. Mahkamah memutuskan perpindahan itu dilakukan dengan niat tersembunyi yang melanggar perlembagaan. Keputusan itu mengundang ancaman oleh penyokongnya iaitu Kumpulan Baju Merah yang bersedia untuk turun membantah besar-besaran di Bangkok bagi menolak keputusan mahkamah. Bangkok telah mengalami demonstrasi besar-besaran membabitkan keganasan sejak 6 bulan lalu oleh penyokong baju kuning yang didokong bekas Perdana Menterinya Abhisit Vejjajiva. Mereka mendesak Yingluck untuk meletak jawatan kerana dikatakan salah guna kuasa dan gagal menguruskan ekonomi Thailand. Perdana Menteri wanita pertama Thailand telah memimpin negara itu sejak 2 tahun setengah. Sebagai orang baru dalam politik, beliau disifatkan semakin mahir dan sukar digugat oleh lawannya. Tetapi selepas beberapa bulan terpaksa berdepan dengan bantahan besar-besaran dan menjadi pemangku Perdana Menteri hari ini, beliau diarahkan untuk melepaskan jawatan oleh Mahkamah Perlembagaan. Kejayaan Yingluck dibayangi oleh abangnya bekas Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang terpaksa melarikan diri apabila berlaku rampasan kuasa oleh pihak tentera pada 2006.
Pada 2011, beliau muncul sebagai seorang ahli perniagaan dan berjaya memimpin partinya untuk memenangi pilihan raya pada tahun itu. Banjir besar pada 2011 juga menjadi cabaran besar buat beliau dalam menguruskan bantuan dan pemulihan ekonomi yang dilihat perlahan. Di peringkat antarabangsa pula, beliau dikatakan sebagai pemimpin biasa yang mengalami masalah berkaitan hal dasar. Bagaimanapun, populariti beliau melonjak dalam kalangan para petani tetapi gagal mengurus ekonomi negara dengan baik. Timbalan Perdana Menteri Thailand, Niwat Thamrong Bunsongpaisan dilantik menjadi pemangku Perdana Menteri menggantikan Yingluck Shinawatra. Menteri Kehakiman Pongtep Tep Kanjana berkata Kabinet memutuskan Niwat Thamrong akan menjalankan kerja-kerja pemangku Perdana Menteri buat masa ini sehingga pilihan raya negara itu diadakan semula pada 20 Julai. Dalam pada itu, keputusan mahkamah disambut baik oleh kumpulan anti-kerajaan dan mereka berarak di jalan raya sekitar Bangkok. Perarakan turut mengibarkan bendera Thailand yang disertai pemimpin penunjuk perasaan Suthep Tangsuban. Beliau berkata mereka akan mengusulkan untuk membentuk kerajaan baru dan mencari Perdana Menteri yang neutral. Tiga termasuk 2 kanak-kanak rentung dalam kebakaran. Laporannya seketika nanti. Masih bersama Berita Nasional. Personaliti televisyen veteran Jamal Muhammad atau lebih dikenali sebagai Pak Jamal meninggal dunia di Hospital Putrajaya setelah mengandung sesak nafas. Allahyarham selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Dengkil selepas solat Asar. Allahyarham merupakan personaliti televisyen popular dengan watak speaker menerusi program Mini Parlimen terbitan RTM pada era 80-an. Allahyarham meninggal dunia di ward unit rawatan rapi ICU kira-kira 11 pagi tadi. Pak Jamal sebelum ini dilaporkan beberapa kali dimasukkan ke hospital kerana mengalami komplikasi jantung dan paru-paru serta sakit tulang belakang. Pesanan untuk keluarga tu memanglah terutama untuk cucu-cucu dia mesti study hard. Alhamdulillah lah ramai yang dah ke universiti. Lagi yang paling diingat hari Jumaat lah setakat jumpa dia. Akak salam dia demam, dia tak sihat dan dia cakap memang dia sangat letih. And then dia cakap dia sangat ingat pada semua wartawan. Dia cakap kita adakan jamuan untuk makan-makan nanti lepas dia dah sihat. Sebab atas kejayaan Mini Parlimen hari itu kan. Turut menziarahi Allahyarham ialah Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jailani Johari dan Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Nurhayati Ismail. Beliau ni walaupun insan yang kerdil tapi berjiwa besar. Kan kita kenali beliau melalui rancangan seperti Mini Parlimen. Dan di mana rancangan tersebut beliau telah melakukan watak sebagai speaker Dewan Rakyat di mana pada masa tersebut rancangan Mini Parlimen ini telah berjaya membuka minda kepada kanak-kanak pada masa tersebut. Sudah pasti kita memang amat sedih kerana salah satu daripada personaliti ataupun ikon RTM sudah tidak ada bersama kita, dan bagi RTM dia adalah seorang daripada yang kita rasa memang tak ada gantinya. Antara program yang menjadikan Jamal sebagai ikon kepada kanak-kanak ialah Taman Kanak-Kanak yang bermula siaran pada tahun 1961 dan beliau turut menerbitkan rancangan Pesta Pop dan Pentas Aneka. Allahyarham 75 tahun meninggalkan isteri Zainab Serat 67 serta 3 orang anak. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik turut melahirkan rasa sedih di atas berita pemergian Pak Jamal. Beliau menyifatkan Allahyarham bukan hanya seorang personaliti TV, malah seorang guru berjiwa besar. Dalam satu entry terbaru di Facebook, Datuk Seri Ahmad Syabri menyampaikan salam takziah kepada seluruh ahli keluarga Allahyarham Pak Jamal. Jelas beliau melalui dunia penyiaran, Allahyarham berjaya mendidik anak bangsanya menerusi rancangan TV kanak-kanak Mini Parlimen paling popular 3 dekad lalu. Nekat untuk bertemu ibu tersayang, seorang kanak-kanak pelarian Somalia menyelinap masuk ke bahagian tayar sebuah pesawat Boeing 767. Meskipun pesawat tersebut terbang pada ketinggian lebih 35,000 kaki untuk tempoh 5 jam, remaja yang dikenali sebagai Yahya Abdi ditemui selamat.
Pihak berkuasa pengangkutan Hawaii mengeluarkan video seorang remaja berusia 15 tahun dari California yang bersembunyi di roda sebuah pesawat penerbangan California Hawaii pada 20 April lalu. Video ini mengesahkan tentang kejadian yang sukar dipercayai tersebut. Abdi pelarian Somalia dikatakan memanjat pagar lapangan terbang antarabangsa Mineta San Jose selepas pukul 1 pagi, duduk di landasan selama 6 jam tanpa dikesan sebelum menyelinap masuk ke bahagian tayar pesawat Boeing 767 yang paling hampir dengannya. Dia kemudiannya berjaya bertahan selama 5 jam penerbangan walaupun kekurangan oksigen dan suhu yang sangat sejuk. Remaja itu memberitahu penyiasat dia mahu ke Somalia untuk berjumpa ibunya, namun dia tidak pasti pesawat mana yang menuju ke sana. Footage keselamatan yang dikeluarkan Jabatan Pengangkutan Hawaii menunjukkan Abdi terjun dari ruang tayar pesawat sebaik pesawat mendarat di lapangan terbang Kahului. Footage itu dikeluarkan selepas pejabat peguam negara meneliti permintaan media. Remaja tersebut telah diterbangkan ke California dan diletakkan di bawah pengawasan Pusat Perlindungan Kanak-kanak Santa Clara County. Ini pula di Sarawak, 2 kanak-kanak antara 3 yang rentung dalam kebakaran melibatkan 2 buah rumah di kampung Tabuan, Fuchau, Kuching. 2 orang lagi cedera dan turut musnah 7 buah rumah yang lain. Menurut penguasa kanan bomba zon Kuching, Tiong Ling Hee, panggilan diterima pada jam 10.29 pagi. Ada perempuan seorangnya pulang ambil anak sekolah, masuk ke rumahnya, naik tangga, naik rumah dia 2 tingkat, naik tangganya ada api, kami pun berekot rumahnya, nangga api dan lampu marah. Jadi nya dah keluar lah, ya pun orang tendang pintu semua, baunya mau keluar. Kunci. Nangnya tahu rumah yang terbakar. Nenek kami seorang yang nang negil, nenek kami nya. Jentera bomba dari Balai Bomba Tabuan Jaya tiba di lokasi pada jam 10.36 pagi. Operasi memadam turut dibantu jentera bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuching dan Batu Lintang dengan kekuatan 40 anggota. Kebakaran berjaya dikawal pada jam 11.09 pagi. Seorang broker rumah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Ampang atas 2 tuduhan melepaskan tembakan ke arah 2 anggota polis dari Balai Polis Pandan Indah bulan lalu. Bagaimanapun tiada sebarang pengakuan direkodkan selepas pertuduhan terhadap Abdul Aziz Soh Abdullah, 44 tahun, dibacakan. Pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Zuliana Zulkifli. Bagi kedua-dua pertuduhan itu, Abdul Aziz didakwa melepaskan tembakan terhadap Lance Corporal Lionel Richard dan Constable Zulfadli Atlah. Dia didakwa dengan niat menyebabkan kematian atau kecederaan terhadap anggota polis berkenaan di tepi jalan Maju, Taman Lembah Maju, Pantai Indah, Ampang Jaya pada 10.52 pagi 11 April lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 3 Akta Senjata Api, kurungan penalti lebih berat 1971. Seksyen berkenaan memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Faridah Nurdini Bahrum. Tiada sebarang jaminan ditawarkan bagi tuduhan di bawah Akta Senjata Api. Susulan kes seorang wanita ditahan polis lepas mendakwa terdapat bom di dalam pesawat Malindo Air penerbangan OD1622 ke Kuching, Sarawak petang semalam. Wanita berkenaan dikenakan perintah reman 3 hari sehingga Jumaat ini. Perintah reman dikeluarkan penolong pendaftar Mahkamah Sepang Rozaidi Yaakob. Semalam, Timbalan Ketua Polis Daerah Sepang DSP Zaldino Zaludin berkata, siasatan awal polis mendapati wanita berusia 41 tahun yang berasal dari Kuching dan bekerja di Semenanjung itu dalam perjalanan pulang ke kampung atas urusan keluarga. Kejadian berlaku pada 2.20 petang ketika kru penerbangan sedang menyiapkan penumpang sebelum pesawat berlepas. Pramugari telah menegur wanita terbabit agar meletakkan beg yang berada di hujung kakinya di tempat menyimpan barang di bahagian atas. Namun wanita itu terus memarahi pramugari tersebut dengan mengeluarkan perkataan ugutan. Pramugari memaklumkan perkara itu kepada juruterbang yang menghubungi pihak keselamatan Malaysia Apple Holdings Berhad untuk mengeluarkan wanita itu dari pesawat. Penerbangan yang dijadualkan ke Kuching itu tertangguh selama 2 jam 22 minit dan pesawat itu selamat berlepas pada 4.42 petang.
Siasatan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan atas ugutan jenayah. Tidak sampai 1 jam melakukan perbuatan khianat membakar 3 motosikal di Bandar Selesa Jaya, Nusa Jaya awal pagi tadi, 2 suspek lelaki akhirnya ditangkap polis. Tangkapan itu dibuat selepas polis menerima laporan pada jam 6.15 pagi yang menyatakan motosikal jenis Suzuki RG Sport telah terbakar bersama 2 buah motosikal Honda EX5 dan Suzuki. Ketua Polis Daerah Nusa Jaya Superintenden Nur Hashim Muhammad percaya modus operandi yang digunakan suspek adalah bakar motosikal dan melarikan diri. Dan hasil kerjasama masyarakat dengan pihak polis yang respon tu, pada awalnya kita berjaya menangkap salah seorang suspek, dan seterusnya follow up yang dibuat, kita dapat lagi tangkap lagi 1 orang suspek. Dan dalam kejadian ini 3 buah motosikal telah terbakar. Beliau menyatakannya di IPD Nusa Jaya Johor, 2 lagi rakan suspek yang dipercayai terlibat dalam kes khianat tersebut turut diburu. Suspek ditahan reman dan kes disiasat mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara 7 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Malaysia mampu menjadi rakan dagang yang diyakini dan berdaya saing buat Uzbekistan selain sebagai landasan buat republik itu untuk memasuki 600 juta pasaran ASEAN. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika mengetuai delegasi perniagaan Malaysia dalam mesyuarat meja bulat bersama ketua-ketua industri Uzbekistan di Tashkent. Tan Sri Muhyiddin turut menekankan kepentingan lebih banyak kerjasama antara entiti perniagaan dari Malaysia dan Uzbekistan bagi mengukuhkan perdagangan dan pelaburan kedua-dua negara. Malaysia berhasrat menjalin kerjasama lebih rapat dalam bidang minyak dan gas, logistik, infrastruktur, pembinaan, perancangan bandar dan pendidikan. Besides Petronas, Malaysian oil and gas companies also have competency and expertise in consulting, engineering, construction, equipment and piping supply and management of oil and gas projects. In recent years, human capital development in Malaysia has become a top agenda. Focus has been given to enhance productivity, skills and knowledge. We would like to share Malaysia's experience with Uzbekistan in this critical an important area. Today's roundtable discussion is another small step towards achieving and improving our existing trading relationship. I hope to gain valuable feedback from business leaders and of course to exchange key ideas on enhancing trade and investments. I understand that business matching has been organized earlier by Martrade. Tan Sri Muhyiddin turut mengalu-alukan Uzbekistan untuk menggunakan Malaysia sebagai landasan memperkenal produk-produk mereka terutama ke negara ASEAN. Ini dengan menyertai program-program utama yang dianjur Malaysia iaitu Pameran Halal Antarabangsa MIHAS, Pameran Perdagangan Antarabangsa Intrade dan Offshore Technology Oil and Gas Exhibition Conference OTC Asia 2016. Delegasi perniagaan Uzbekistan diketuai Menteri Perhubungan Luar Ekonomi Republik itu, Elyo Ganiev. Jumlah perdagangan Malaysia pada bulan Mac meningkat 4.6% kepada 120.5 bilion ringgit berbanding tempoh sama tahun lalu. Menurut kenyataan yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, ia didorong jumlah ekspor yang tinggi berbanding import. Jumlah perdagangan yang lebih tinggi dicatatkan dengan Singapura yang meningkat 2.21 bilion ringgit, Taiwan 1.64 bilion ringgit, Australia 1.06 bilion ringgit dan Belanda 854.7 juta ringgit. Ekspor pada Mac berkembang sebanyak 8.4% berbanding tahun lepas kepada 65 bilion ringgit, manakala import meningkat 0.5% kepada 55.43 bilion ringgit.
Lebihan dagangan meningkat 96.8% kepada 9.59 bilion ringgit pada tempoh sama. Antara ekspor utama ialah produk elektrik dan elektronik bernilai 20.95 bilion ringgit, peningkatan 6.2% berbanding Mac 2013. Secara keseluruhan, jumlah perdagangan Malaysia bagi tempoh Januari hingga Mac meningkat 8.3% kepada 349.4 bilion ringgit berbanding tempoh sama pada 2013. SME Corp menyasarkan jualan berpotensi sekurang-kurangnya 350 juta ringgit pada pameran tahunan inovasi PKS SMEDEX 2014 yang bakal berlangsung pada 4 hingga 6 Jun depan. Tahun lalu SMEDEX berjaya mencatatkan jualan 322.2 juta ringgit menerusi sesi padanan perniagaan. Pengurusi SME Corp Datuk Dr. Muhammad Al-Amin Abdul Majid positif jumlah tersebut mampu dicapai menerusi peningkatan penyertaan peserta antarabangsa kepada 14 peserta berbanding 8 tahun lepas. SME is looking forward for this annual showcase and it's reflected on the potential sales that we have signed. Last year I think there was a 30% increase from 2012. I think from about slightly over 220 million to about 322 million. Beliau berkata pameran sektor ruang angkasa antara yang bakal mencuri tumpuan pada penganjuran SMEDEX ke-17 tahun ini. 10,000 pelawat dijangka menghadiri SMEDEX 2014 berbanding 8,706 orang pada 2013. SME Corp juga akan menganjurkan anugerah inovasi tahunan SME pada pameran kali ini yang akan dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Dalam sidang media yang sama, SME Corp mengumumkan akan menyerahkan hasil kaji selidik kesan cukai barang dan perkhidmatan GST ke atas perusahaan kecil dan sederhana PKS kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamad bulan ini. Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Datuk Hafsah berkata, kaji selidik itu juga meliputi kesan pelaksanaan gaji minimum serta kos utiliti kepada PKS tempatan. We did a survey that looks into not only the implementation of GST and its impact on SMEs, but we also had a look. The survey also captures the implementation of the minimum wage, as well as the cost of utilities and its impact on SMEs. Datuk Seri Mustafa akan membuat pengumuman rasmi mengenai hasil kaji selidik itu tidak lama lagi. My Angkasa Bina Sendirian Berhad MABSB akan bekerjasama dengan 5 koperasi bagi memajukan 223 ekar tanah di seluruh negara. Projek ini melibatkan pembinaan 500 buah rumah mampu milik berharga di bawah RM250,000 yang dijangka siap menjelang 2016. Menurut Pengerusi Angkasa Koperasi Kebangsaan Malaysia, Datuk Abdul Fattah Abdullah, pihaknya kini memberi tumpuan kepada perniagaan yang berasaskan pembangunan hartanah dan pembinaan projek. Dia tengok kalau ada setengah kawasan yang kena buat bangunan bercampur, projek pembangunan bercampur, itu kita ambil kira lah. Kalau ada buat rumah, nak buat kedai, kita boleh kena ambil kira. Jadi cuma dekat, boleh saya bagi tahu di negeri lah. Di negeri kita ada, kalau ikut dia Perak ada 2 ni. Lepas itu Selangor, Johor ada 1. Lepas itu Kelantan lah. Jelasnya ahli-ahli koperasi akan diutamakan untuk memiliki rumah yang bakal dibina. Beliau bercakap dalam sidang media selepas menandatangani perjanjian usaha-sama MABSB dengan Koperasi Pembangunan Daerah Alor Gajah Berhad. Perjanjian projek pembangunan perumahan ini merupakan projek pertama yang dikendalikan oleh MABSB melibatkan pembinaan 41 buah unit rumah teres setingkat dan 6 unit rumah teres 2 tingkat. Nilai pembangunan projek tersebut bernilai RM5.8 juta dan dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2016. Bertemu kembali. Setiap tahun dianggarkan lebih 50,000 rakyat Malaysia mengalami strok atau angin ahmar. Strok juga punca kematian ketiga terbesar selepas sakit jantung dan kanser. Jika lambat mendapat rawatan awal, strok boleh mengakibatkan maut. Sering dikaitkan dengan golongan tua, sebenarnya strok turut menyerang orang muda. Segmen Sihat membawa anda mengenali punca serangan strok.
Penyakit strok berlaku apabila bekalan darah dan oksigen ke sebahagian otak terputus secara tiba-tiba. Terdapat dua penyebab utama berlakunya serangan strok. Ia terjadi apabila darah beku terbentuk di dalam saluran darah otak menyebabkannya tersumbat, atau saluran darah pecah di dalam otak. Akibatnya sel otak yang terjejas akan rosak atau mati. Di Malaysia, lebih kurang 50,000 orang diserang penyakit strok setiap tahun. Juga dipanggil serangan otak, penyakit ini boleh menimpa sesiapa sahaja. Pesakit tu mukanya menjadi sengit sebelah. Sengit ataupun turun ke bawah, mulutnya jadi lain, matanya jatuh ke bawah. Dan ada juga yang kata sebelah badan, ada tangan ataupun kaki, atau kedua-duanya menjadi lemah ataupun kebas. Ya, ada juga yang kebanyakannya akan mendapat sama ada air liur keluar sebelah, ataupun percakapannya menjadi bertambah kabur, slurred, bertambah kabur dan tidak boleh difahami langsung. Apabila wujud simptom sedemikian, ini menunjukkan pesakit mendapat serangan strok dan perlu rawatan segera. Rawatan awal boleh mengurangkan kerosakan otak serta meningkatkan penyembuhan. Jika anda ataupun ahli keluarga ada tanda-tanda ni, jangan tunggu. Jangan nak tunggu 2 hari, jangan nak tunggu 3 hari. Dapatkan rawatan yang paling cepat di hospital yang mempunyai kecemasan. Sebab imbasan otak tadi boleh satu menetapkan betul ada strok ke tidak, dan ada antara hospital di Malaysia yang mempunyai rawatan reversal yang boleh mengurangkan kesan strok dengan begitu tinggi. Yang ketiga adalah jika dapat strok itu bukan pengakhiran kepada hidup. Pemulihan merupakan satu proses yang panjang. Kebanyakan pesakit boleh sembuh seperti biasa dan dapat melakukan rutin harian. Strok boleh dicegah sekiranya seseorang itu mengamalkan gaya hidup sihat, iaitu mengambil makanan berkhasiat, tidak merokok, kerap membuat pemeriksaan tekanan darah dan bersenam. Ikuti siri kedua minggu depan mengenai rawatan rehabilitasi untuk mengembalikan keupayaan fungsi badan dan membolehkan pesakit berdikari. Universiti Malaya UM menerima penarafan 5 bintang menerusi QS Star Rating yang memberi gambaran secara holistik keberkesanan pengurusan universiti melahirkan graduan berkualiti. Penarafan sama juga telah diberi kepada universiti terkemuka dunia seperti Universiti New York, Universiti Columbia dan Universiti Duke sebelum ini. Menteri Pendidikan kedua Datuk Seri Idris Jusuf dalam kenyataan media menjelaskan QS Star Ratings bukan menetapkan kedudukan sesebuah universiti, tetapi ia menetapkan taraf kepada universiti berdasarkan sistem penarafan setara di Malaysia. Universiti Malaysia Perlis UNIMAP dan Universiti Teknologi Petronas UTP mendapat penarafan 3 bintang. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam laman Twitternya mengucapkan tahniah kepada UM dan mahu Kementerian Pendidikan mengekalkan prestasi berkenaan. Bola sepak separuh akhir Piala FA, Felda United menyaris mengejutkan juara bertahan Kelantan di laman sendiri. Nasib lebih memihak The Red Warriors apabila berjaya bangkit daripada ketinggalan 3-0 untuk menamatkan perlawanan dengan keputusan seri di Kota Baru. Keadaan ini diakui sendiri Ketua Jurulatih baru TRW George Boateng yang menyifatkan anak-anak buahnya lambat panas. Bagaimanapun beliau sedar Felda United memiliki kelebihan jaringan yang besar dan berharap pemain mampu mengekalkan semangat juang dalam perlawanan pusingan kedua separuh akhir di Selayang. But it's a cup tie. I've played many cup games and there are always many upsets. Favourites not always guaranteed to win games. So I'm proud of the guys and it's a good start for me as a coach. And we will look back in 2 weeks' time and see if we can make it to the final.
Sementara itu, Ketua Jurulatih Felda United Irfan Bakti menjelaskan biarpun memiliki kelebihan menjelang pertemuan kedua, beliau tetap akan menilai beberapa aspek kelemahan khususnya pertahanan. Sikit perubahan lah, mungkin di segi pemain pun ada sikit perubahan. Ini pun di saat-saat akhir tadi saya terpaksa menolak 1-2 pemain tidak ada dalam 18 kan. Jadi mungkin ya kerana banyak masa lagi, ada lagi sebulan daripada sekarang dan kita ada lagi 4-5 game Liga. Jadi anything can happen lah, maknanya akan ada perubahan lah. Perlawanan separuh akhir kedua akan berlangsung di Stadium Selayang pada 31 Mei ini. Sebelum itu, dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Sultan Muhammad ke-4 Kota Baru, The Red Warriors dibimbing George Boateng terlebih dahulu ketinggalan minit ke-17. Gol penaluan Felda United atau The Settlers dijaringkan Edward Wilson. The Settlers menggaras lagi. Kali ini Indra Putra Mahyudin menjadikan kedudukan 2-0 minit ke-25. Tidak cukup dengan itu, The Settlers terus mengucar-ngacir pertahanan TRW. Akhirnya gol ketiga menyusul jaringan Karul Ismail minit ke-36. Tersentak dengan kedudukan itu, TRW mengubah corak dan berjaya menjaringkan gol pada minit ke-41 jaringan Francis Fokido untuk kedudukan 1-3. 2 minit sebelum tamat babak pertama, Fakri Sarani mendapatkan jurang gol untuk kedudukan 2-3 hingga separuh masa berakhir. Bermain di babak kedua, usaha Kelantan mencari gol penyamaan muncul jua apabila Wan Zaharul Nizam bijak menolak bola menewaskan penjaga gol The Settlers minit ke-51. Di penghujung perlawanan, Indra Putra Mahyudin terlepas peluang keemasan untuk memberi 3 mata penuh buat The Settlers apabila percubaan lemahnya ditolak keluar pertahanan TRW. Tamat perlawanan, Kelantan 3, Felda United 3. Kejohanan bola sepak Piala Asia bawah 16 tahun France United. France United memberi jaminan tiada lagi pemain Harimau Muda yang akan diambil beraksi bersama mereka. Sementara juara bertahan Chonburi FC dari Thailand turut akan beraksi bersama 12 pasukan lain. Pada kejohanan tahun lalu, pasukan France United menurunkan barisan pemain-pemain Harimau Muda yang dikenalikan as Balachandran dan bukannya pemain Akademi France United. Tindakan mereka jelas menimbulkan rasa tidak puas hati terhadap peminat dan media. Untuk kejohanan tahun ini, dikabarkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM tidak lagi membenarkan pelibatan pemain kebangsaan untuk kejohanan sebegini. France akan menghantar 2 tim, France Malaysia A dan France Malaysia B. Okey. Dan kesemuanya adalah daripada anak-anak France. Okay. Tidak ada campuran seperti yang dibawakan daripada media sosial ataupun daripada kabar-kabar angin kan. Di sini saya confirmkan hanya France Malaysia saja yang akan bermain. 12 pasukan dari 11 negara dibahagikan kepada 2 kumpulan akan memulakan aksi pada 17 Mei ini menyaksikan penambahan 2 pasukan berbanding tahun lalu. Sementara itu, penasihat teknikal France United menegaskan kerjasama yang erat dari semua pihak amat diperlukan bagi mencapai kejuaraan. Tahun ini ACT kami telah mengundang 2 pasukan daripada Asia. Yang tahun lalu kita hanya tumpukan kepada negara-negara ASEAN. Tetapi tahun ini kita telah jemput India dan juga negeri China untuk bertanding. Jadi itu bermakna kita telah mara ke hadapan untuk untuk expose pemain-pemain kami bukan saja dengan pemain-pemain ASEAN tetapi juga dengan Asia. Perlawanan yang melibatkan France United Malaysia akan berlangsung di Stadium France Janda Baik Pahang. Kejohanan kali ini menawarkan hadiah wang tunai RM330,000 berbanding lebih RM150,000 pada tahun lalu. Kejohanan golf amatur terbuka Malaysia ke-112 yang bakal berlangsung pada 22 hingga 25 Mei ini akan diadakan di Kelab Golf Diraja Perak, Ipoh. 156 peserta dari 22 negara akan mengambil bahagian di mana 13 daripadanya merupakan negara Asia. Malaysia menurunkan 44 peserta, 4 merupakan pemain elit dan 8 pemain pelapis. I think we are this year we're looking at focusing this tournament will also be
tournament that will encourage our very young junior players. In fact, MGA has hosted very young golfers to be in our national team now. So there are two 12-year-olds, and we have a special junior national side under 14. So this is a new approach. I think we're gonna start very young. Golf has got to start from a very young age. Pada majlis itu juga berlangsung perasmian kejohanan dengan pukulan 10 tee box serta penyampaian trofi kejohanan oleh Tan Sri Datuk Sri Muhammad Anwar Muhammad Nur kepada pengerusi Kelab Golf di Raja Perak Datuk Jamaluddin Al-Amini Haji Ahmad. Tahun lepas kejohanan diadakan di Kelab Golf di Raja Perak dan pemain Malaysia Gavin Kyle Green pernah memenangi kejohanan pada tahun 2012. Belum pun isu kecoh selesai, kini pasukan Johor Darul Takzim JDT1 dikejutkan dengan sikap tidak amanah pemainnya sendiri. Walaupun umum mengetahui pemain-pemain JDT dibayar gaji yang lumayan, tetapi perkara sebegini tetap berlaku. Seorang pemain JDT dibuang daripada skuad selepas didapati mencuri dalam bilik persalinan. Kejadian berlaku pada 1 Mei lalu. Suspek dikatakan melakukan perbuatan itu di bilik persalinan Padang Bola Seri Gelam sekitar jam 8.30 pagi hingga 10 pagi. Perbuatan suspek disedari pengadu yang juga seorang pemain pertahanan JDT sebelum pemeriksaan kamera litar tertutup mengesahkannya. Suspek merupakan seorang pemain simpanan yang juga merupakan bekas pemain Harimau Muda. Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan kali ke-57 akan diadakan di Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan Pahang dari 13 hingga 17 Rejab 1435 Hijrah bersamaan 13 hingga 17 Mei 2014 Masihi. Majlis akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia. Wasatiyah Tonggak Kesatuan Ummah. Semua dijemput hadir untuk menghayati ayat-ayat suci Al-Quran. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Labuan berjaya mematahkan cubaan menyeludup 310 kotak rokok dan 135 kotak arak bernilai 1.6 juta ringgit di kawasan perairan Pulau Rusukan Besar. Rampasan ini merupakan kes terbesar bagi suku pertama tahun 2014 bagi APMM Labuan. Penguatkuasa APMM Labuan, Kapten Maritim Ceh Adnan Mat Isa berkata, operasi dilakukan di kawasan Pulau Rusukan Besar setelah pihak APMM mengesan sebuah kapal kargo mencurigakan pada 5 Mei lalu kira-kira jam 9.40 malam. Ketika pemeriksaan, kru kapal tersebut sedang melakukan pemindahan barang seludup ke dalam sebuah bot. Apabila kita membuat pemeriksaan, kita dapati bahawa terdapat rokok dan juga barang minuman keras yang mana cuba untuk diseludup, umumnya diseludup ke lawas dan juga limbang. Jadi apabila tangkapan dibuat dan kita buat penilaian bahawa nilai barang-barang selepas cukai ini bernilai lebih kurang 1.8 juta selepas cukai. Bercakap dalam sidang media di Labuan, beliau berkata semasa penggeledahan terdapat 4 buah kontena dan 2 daripadanya berisi 310 kotak rokok jenama Era dan 135 kotak lagi arak pelbagai jenama. Menurut Kapten Cik Ahnan, APMM turut menahan kapal kargo New Prime Line bersama 7 kru kapal terdiri daripada 2 rakyat tempatan dan 5 lagi warga negara Myanmar. Rampasan dianggarkan bernilai 2.8 juta ringgit termasuk kapal kargo dan ia merupakan rampasan terbesar bagi suku pertama tahun ini. Semua kru kapal kini ditahan reman untuk siasatan lanjut dan akan didakwa di bawah Seksyen 135 Akta Kastam 1967. Selain daripada Pulau Nangka, 2 lagi lokasi di sekitar Melaka dipercayai menyimpan harta karun tinggalan zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ia didedahkan Pengerusi Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia IKSAP, Profesor Dato' Dr. Muhammad Jamil Mukmin. 2 lokasi berkenaan adalah di Pulau Besar dan Bukit St. Paul.
Beliau berkata pihaknya yakin terdapat harta karun yang tersimpan di ketiga-tiga lokasi itu berdasarkan kajian yang dilakukannya biarpun belum ada bukti kewujudan harta itu di lokasi-lokasi terbabit secara arkeologi. Bagaimanapun beliau menyokong usaha Kerajaan Negeri Melaka menjejaki harta karun yang dipercayai tersimpan di Pulau Nangka yang ketika ini sedang dijalankan oleh syarikat Smart Partnership International Malaysia Sendirian Berhad. Pada saya menyokong secara peribadilah menyokong usaha-usaha kerajaan negeri membenarkan syarikat-syarikat untuk mencari harta karun di Pulau Nangka ni, hatta di tempat-tempat lain sekalipun. Memang saya pribadi menyokonglah usaha-usaha yang dibuat oleh syarikat ni mengikut peraturan-peraturan yang dibenarkan oleh kerajaan persekutuan, undang-undang lah kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Tetapi di samping itu juga saya berpendapat adalah lebih baik dan elok sekiranya dibawa bersama ialah pakar-pakar sejarah dan ekologi, pakar-pakar sejarah dan juga ekologi, sama ada daripada Jabatan Muzium Negara. Prezim dah ada situ, okey, bagus, prezim dah masuk. Jabatan Muzium Negara, Jabatan Warisan, tapi daripada satu lagi daripada Universiti Melaya misalnya. Beliau turut berpendapat agar Pulau Nangka dijadikan lokasi pelancongan sama ada harta ditemui atau tidak dengan membangunkan sebuah muzium harta karun di situ bagi menarik lebih ramai pelancong ke Melaka. Datuk Dr. Muhammad Jamil ditemui media ketika mengadakan sidang media mengenai harta karun Pulau Nangka di Batu Berendam, Melaka. Industri pelancongan negara terus mendapat pengiktirafan dunia. Terbaru, Malaysia menduduki tempat pertama dalam senarai 10 destinasi terbaik dunia daripada segi pelancongan halal. Menurut laporan portal pelancongan Islam, Concentrating Travel and Tourism Guides, pilihan itu dibuat berdasarkan kesesuaian destinasi dan keperluan percutian keluarga, kemudahan dan perkhidmatan untuk pelancong Islam. Juga inisiatif pemasaran dan promosi untuk destinasi percutian keluarga. Negara yang berada di tempat kedua ialah Emirat Arab Bersatu, diikuti Turki, Indonesia, Arab Saudi, Maghribi dan Jordan. Qatar, Tunisia dan Mesir pula masing-masing di tempat ke-8, ke-9 dan ke-10. Kemudahan bas 2 tingkat KL Hop On Hop Off di Pulau Langkawi. Perbincangan mengenainya sedang dibuat antara Lembaga Pembangunan Langkawi LADA dan syarikat Elang Wah Sdn Bhd bagi membolehkan penggunaan bas itu di Langkawi. Timbalan Pengarah Bahagian Pemasaran Domestik Tourism Malaysia Hishamuddin Mustafa berkata, ke arah itu Tourism Malaysia akan mengkaji impak penggunaan bas tersebut di pulau pelancongan itu. Memang ada cadangan sebenarnya daripada pihak LADA. That's why mereka mungkin nak tengok kesan daripada bagaimana aktiviti bas sebegini dibawa ke Langkawi. Dan untuk makluman tuan-tuan juga, ketika promosi dijalankan ke Pulau Pinang bermula pada Januari 2014, alhamdulillah Pulau Pinang akan mendapat servis yang sama, 10 buah Hop On Hop Off, mungkin akan dinamakan Penang Hop On Hop Off. Hishamuddin ditemui pemberita semasa jelajah promosi di Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Alustar. Media Kedah dan pegawai kerajaan serta swasta berpeluang merasai keunikan bas 2 tingkat KL Hop On Hop Off yang berkonsep terbuka. Mereka dibawa khas menjelajah ke lokasi menarik dan tempat bersejarah di Bandaraya Alustar sebagai jelajah promosi yang dilaksana Tourism Malaysia dengan usaha sama syarikat Elang Wah Sdn Bhd sempena Tahun Melawat Malaysia 2014. KL Hop On Hop Off akan dibawa ke Langkawi sempena Pesta Air Malaysia Langkawi yang bermula 9 hingga 10 Mei ini. Berita nasional 8 malam berakhir di sini. Negara kehilangan ikon negara berikutan kematian Abdul Jamal Muhammad yang mesra dengan panggilan Pak Jamal. Allahyarham layak dianggap legenda penyiaran negara atas khidmat baktinya dalam industri penyiaran. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia.